bawah tajuk Implikasi Pandemik COVID-19 terhadap ekspor Malaysia di bawah tema perdagangan antarabangsa. Berikutnya kami menggunakan beberapa metodologi kajian rujukan seperti laporan ekonomi, webpage, surat khabar dan blog. Perdagangan antarabangsa adalah interaksi antara negara dalam bentuk jual beli barang dan perkhidmatan berdasarkan kesepakatan bersama. Seterusnya secara umum, ekspor dan perdagangan antarabangsa ialah barang yang dihasilkan di suatu negara yang dijual di negara lain atau perkhidmatan yang disediakan di satu negara untuk warga negara atau penduduk lain. Berdasarkan kajian ini adalah mengenai inflasi pandemik COVID-19 terhadap ekspor Malaysia. Dapat umumkan daripada laporan perakaian perdagangan luar Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI dalam kenyataan memaklukan ekspor negara telah susut sebanyak 2.3% sejak pandemik COVID-19. Ini kami sekumpulan telah memilih tema 6 iaitu perdagangan antarabangsa. Oleh itu, kajian yang kami jalankan adalah untuk mengenal pasti implikasi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 terhadap ekspor di Malaysia. Dengan adanya kegiatan ekspor telah mendatangkan kebaikan kepada negara, antaranya ialah dapat meluaskan pasaran serta dapat menggalakkan pelaburan dalam negara. Namun begitu, disebabkan pandemik COVID-19 telah menjejaskan kegiatan ekspor di Malaysia. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti arah aliran ekspor Malaysia dari tahun 1981 hingga tahun 2021. Yang kedua ialah membincangkan faktor yang menyebabkan ekspor Malaysia menurun semasa pandemik COVID-19. Yang ketiga ialah mengenal pasti campur tangan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk meningkatkan ekspor negara semasa pandemik COVID-19. Berdasarkan hasil kajian, arah aliran ekspor Malaysia keseluruhan menunjukkan pola tidak konsisten. Pada tahun 1981 hingga 1984, nilai ekspor Malaysia menunjukkan pola meningkat. Hal ini disebabkan oleh ekspor minyak kelapa sawit yang diproses, minyak isi kelapa sawit, petroleum mentah dan kayu bergergaji telah diekspor dengan jumlah yang besar ke Singapura. Manakala pada tahun 1985 hingga 1986, nilai ekspor Malaysia menunjukkan pola menurun. Hal ini disebabkan oleh permintaan terhadap barangan ekspor tradisional negara semakin perlahan. Seterusnya, nilai ekspor Malaysia tertinggi dicatatkan pada tahun 2018. Hal ini kerana guna tenaga meningkat sebanyak 36,250 orang pada tahun tersebut. Seterusnya, nilai ekspor Malaysia pada tahun 1987 hingga 2000 menunjukkan peningkatan. Hal ini kerana berlakunya aktiviti pembangunan dan peningkatan produk pelancongan yang baru. Selain itu, pola peningkatan juga berlaku pada tahun 2002 hingga 2008. Hal ini kerana berlakunya kenaikan harga komoditi dengan sangat ketara. Nilai ekspor Malaysia pada tahun 2010 hingga tahun 2021 menunjukkan pola naik turun. Pada tahun 2010 hingga tahun 2018, nilai ekspor Malaysia menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh aktiviti promosi ekspor yang berjaya menghasilkan nilai jualan sebanyak 6.24 bilion. Manakala ekspor Malaysia terus menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh kerajaan susulan pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, hanya terdapat 2 tahun saja yang berlaku kejatuhan nilai ekspor Malaysia, iaitu pada tahun 2001 dan 2009. Pada tahun 2001, penurunan ekspor yang sangat ketara berlaku pada sektor pembuatan dan komoditi utama. Manakala pada tahun 2009, nilai ekspor jatuh kerana berlakunya krisis kewangan global. Faktor yang menyebabkan ekspor Malaysia menurun semasa pandemik COVID-19 yang pertama ialah dasar perdagangan negara. Kebanyakan negara dunia terpaksa mengisytiharkan atau melaksanakan sekatan atau lockdown yang menyebabkan ekspor negara terkesan. Misalnya, negara Malaysia tidak dibenarkan untuk melakukan jualan barang dan perkhidmatan seperti getah, kelapa sawit dan petroleum kepada negara lain. Kenaikan harga bahan mentah. Hal ini kerana negara Malaysia mengambil masalah faktor merah untuk memastikan bahan mentah yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, pengusaha terpaksa meningkatkan bahan mentah kepada pengguna dalam pasaran akibat daripada perubahan dalam ekonomi negara. Dengan meningkatkan paras harga, pengeluaran barangan dan perkhidmatan diekspor juga boleh kehilangan daya saing yang sekaligus menyebabkan peralatan ekspor akan menurun. Perubahan cita rasa pengguna negara asing. Hal ini kerana pengguna di negara asing membuat keputusan tidak melakukan pembelian terhadap produk barang atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh Malaysia. Ini berlaku kerana permintaan pengguna yang tidak terhad ke atas penawaran produk yang terhad. Sebagai contoh, produk yang dikeluarkan tidak memiliki kualiti yang tinggi, produk tidak boleh bertahan dalam jangka masa yang lama dan sebagainya. Ini memberikan impak negatif kepada Malaysia. Dalam RMK 12, kerajaan meningkatkan pasaran ekspor negara semasa pandemik COVID-19 dengan memperluas pasaran ekspor. Peruntukan sebanyak RM400 milion dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Malaysia turut terlibat dalam RCEP iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas di Rantau Asia. Berdasarkan laporan PIN ini, Malaysia mendapat manfaat terbesar iaitu peningkatan dalam ekspor dan merangsang semula pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital, infrastruktur digital dan produktiviti merupakan antara faktor penting yang perlu dijadikan fokus utama kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Upayaan perniagaan untuk mengatasi pendigitalan dan perkembangan teknologi akan meningkatkan kecekapan dan memacu perniagaan dalam masa panjang. Penggunaan automasi yang disokong latihan dan peningkatan kemampuan pekerja sedia ada akan mengoptimalkan produktiviti dan menjana pertumbuhan ekonomi yang kukuh yang akan menghasilkan keuntungan. Maka pertumbuhan ekonomi akan berjaya sepenuhnya dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah untuk Malaysia. Seterusnya, kerajaan memperkukuh peranan kawasan perindustrian dan pengeluaran makanan dalam RMK 12. GLC dan GLIC membentuk komiti perusahaan dan pencemari sektor strategi yang baru. Pelaksanaan dasar revolusi perindustrian keempat 4IR negara juga penting untuk menunjukkan
pertumbuhan sektor Malaysia. Malaysia menggalakkan pelaburan ke atas sektor perindustrian dengan menawarkan dasar masa depan niaga, kemudahan infrastruktur dan bantuan kerajaan. Rumusan kajian ini adalah jelas menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 menyebabkan gangguan utama kepada rakaian bekalan global berlaku sehingga telah mengheret Malaysia untuk mencatat defisit dagangan. Perkara ini dapat kita lihat pada pandemik COVID-19 iaitu nilai ekspor telah berkurang pada tahun 19 hingga Oktober 2001 disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh kerajaan untuk menentas penularan pandemik COVID-19. Namun demikian terdapat pelbagai langkah yang telah kerajaan laksanakan untuk meningkatkan kembali ekspor negara.